والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. Amin, amin, Abang. Amin. Terima kasih. Apa khabar semua? Syahira, apa khabar? Sihat cikgu. Aida, apa khabar? Sihat cikgu, cikgu sihat. Alhamdulillah. Fatin, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Iman, Muzakir, apa khabar? Ah, Alhamdulillah sihat. Okey ke tu? Suara bunyi dia macam okey Okey. Alright. Kenapa nak suara lain ke? Apa dia? Kenapa? Suara kenapa? Lain dia cakap tu. Online kot Oh, Okey. Nurul Fatihah, apa khabar? Alhamdulillah baik je cikgu. Dah makan? Belum ni tengah nak makan ni. Okey. Makan. Sambil dia boleh makan. Afiq Osman, apa khabar? Alhamdulillah baik you. Masih baca Cikgu doa. Ya, apa dia? Cikgu baik you. Baik, Alhamdulillah. Apa tu Auni Nasuha, apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Muhammad Akil Hazwan, apa khabar Akil? Alhamdulillah, okey. Siapa lagi saya tak panggil? Ada lagi yang saya tak panggil? Kita semua dah. Mudah kan? Sekejap check tu, sekejap kita rasa ke apa ke, saya tak tegur kan. Rasa semua dah. Okey, baik, terima kasih yang hadir pagi ni. Lepas kita baca Yasin dan juga Tazkirah Mak Hijrah tadi, boleh ambil masa sikit. Tak apalah, kita buat dekat mana yang boleh. Jadinya hari ni saya duduk kat library pula. Okay. Macam-macam. Mana? Ni dia, yes. Ini dia, hari ni. Kita nak belajar aplikasi kinematik gerakan linear dalam buku teks dia berada di muka surat 272. Okey, dia merupakan tajuk terakhir lah. Okey, habis tajuk ni, habislah kita belajar mat. By syllabus lah. Syllabus dah habis lah. Alhamdulillah, maka kita akan mulakan proses-proses yang lain lah. Seperti ulang kaji dan sebagainya. Okey, baik. Jadi sebelum saya mulakan, first kali kita lihat dulu yang sebelum ni kerja sekolah berapa orang yang hantar. Saya harap boleh teruskan menghantar. Okey, saya tunjuk lah kita punya apa tu? Kita punya apa nama dia? Padlet kan? Kita punya padlet lagi. Saya akan tunjuk padlet siapa yang hantar, apa tak hantar. Sekarang kita akan masuk aplikasi kinematik gerakan linear ni. Kalau kita tengok kita terus tengok muka, saya tak payah ni, kita terus tengok soalan je lah. Latihan kendiri ni. Yang ni awak boleh baca lah dia punya step-step ni. Dia akan bagi tahu first memahami masalah, nombor 2 merancang strategi, nombor 3 melaksanakan strategi ni biasalah. Okey, dan 4 membuat refleksi. Check balik lah jawapan kita betul tak betul. Jadi sekarang ni kita tengok latihan kendiri 8.8 berada di muka surat 273. Okey. Jadi kita tengok dulu soalan yang pertama. Nampak tak? Nampak yo. Nampak. Soalan je lah. Tu. SMK Seri Aman melancarkan dia macam mana pun saya dah bagi tahu dah sebelum ni. Soalan ni dia akan datang pelbagai cerita tetapi fundamental dia sama. Dia kena faham ayat-ayat yang saya sebut sebelum ni. Apa maksud sasaran maksimum, halaju maksimum, apa maksud patah balik tempat. Jadi benda tu kita akan pakai balik. Jadi pertama sekali cuba lihat dulu soalan. Nombor 1 ni saya tunjuk lah. Okay, nombor 1 kita tunjuk sepenuhnya. SMK Seri Aman melancarkan sebuah roket air di padang sekolah semasa perasmian Karnival Matematik dan Sains. Roket itu dilancarkan secara menegak ke atas dari permukaan padang sekolah dengan halaju diberilah V meter per second tu
diberi oleh V sama dengan 20 tolak 10T. Okey. Maknanya dia macam biasa, dia daripada bawah naik atas lah. Macam kita main roket kat sekolah pun macam itulah. Okey. Selepas T saat dari permukaan padang, roket itu berhenti seketika pada P saat. Okey, itu ayat dia tu. Berhenti seketika. Jadi tak berubah pula. Sekejap, saya punya ni tak mau pusing. Mana dia escape ni? Okey. Okey, baik. Jadinya kita tengok ayat ni. Roket itu berhenti seketika. Okey? Berhenti seketika. Jadi saya nak tanya awak lah, awak bagi tahu saya lah. Awak lah bagi tahu saya apa maksudnya tu. Apa maksud berhenti seketika tu? Tolong bagi tahu saya. V kosong. V kosong. Apa dia? V sama dengan V sama dengan kosong. V sama dengan kosong. Okey, jadi sekejap, saya nak set up kat sini kat. Bila rapat sangat, kepala saya kena potong. Kena jauh sikit. Okey, jadi point dia kat sini. Okay, saya pakai pen merah ni. Berhenti seketika. Kat sini, kita boleh tulis kat sini. P sama dengan kosong. Okay. Maknanya P saat tu pada saat ke berapa lah. Maknanya kita kena cari T lah. Lepas tu T tu kita convert jadi P lah. Boleh faham? Masa Boleh. P saat kan. Maksudnya berapa saat lah. Saat yang ke berapa tak tahu. Tapi selalunya kita tahulah T. T tu lah yang menunjukkan berapa saat. Okey, jadi bila kita dah dapat, kita dah tahu dah apabila roket tu berhenti seketika. Saya tulis balik lah kat sini Okay, jadi kita tulis tadi V sama dengan kosong. Maksudnya apa tadi? Pasal berhenti seketika tu. Jadi kita boleh ambil V lah. Ini V. Okay, kita ambil V lah sebab dia main dengan V. Kita pakai V lah. Okay, tak ada masalah yang tu. Jadi, saya tulis je lah V sama dengan kosong tu. Saya tulis 20 tolak 10T sama dengan kosong. Okay, saya dapat ini datang daripada ini. Okay, V kan? V sama dengan kosong. Okay, boleh? Boleh. Okay, boleh nah. Saya teruskan. Jadi, yang ini 10T. Yang ini jadi 20 lah. Negatif 20 sama-sama positif negatif. Hilang. T sama dengan berapa ni? T sama dengan 2. Okay. Jadi apa tu? Jadi, maka ataupun jadi nilai P adalah 2. 2. Jelas ke? Adalah mana-mana lah. Okay, kita dapat soalan A. Yang ni A Saya tanda lah sikit. A. Alright. Lepas tu soalan B. Soalan B. Okay, soalan B. Soalan B dia tanya, ungkapkan dalam sebutan T untuk sesaran S meter roket itu pada T saat. Yang ni mudah je. Dia nak sesaran, lepas tu dia nak ST apa semua tu lah. Okay, sesaran. Jadi kita tahu, kita tulis balik S, E, A. Kita sekarang dekat V betul tak? Kita sekarang dekat V ni, dia bagi V. Jadi kita nak naik ke atas. Kita nak naik ke atas. Kita nak naik ke atas, maknanya kita kena buat apa tu? Sesaran kena buat apa tu? Kami. Nak kamilkan. Jadi kita kamilkan 20 tolak 10T dt lah. Okay. Jadi, cari je lah sesaran ni. Sesaran sama dengan, kamilkan ni 20, dapat apa? 20 20T tolak 10T square per 2, betul? Ya. Tambah C. Jadi kita boleh potong-potong tu. Jadi sesaran sebenarnya adalah 20T tolak 10 bagi 2 dapat 5T square tambah T. Okey, jadi kita tak boleh bagi jawapan C ni. Soalan memang ungkapkan dalam sebutan T. Untuk T dah ada. S dah ada. Pada masa T semua kan. Jadi C tu kita kena tak nak ada lah.
Jadi kita tahu bahawa apabila T sama dengan kosong, S sama dengan kosong. Okey, jadi apa jadi? Bila semua tu kosong jadi apa? C akan jadi apa? Kosong. C pun akan jadi kosong. Jadi maka jawapan akhir kita adalah apa dia? S sama dengan 20T 20T tolak tolak 5T 5T square. square. Ini jawapan akhir. Boleh? Salin ke tu? Alright. Tolong raise your hand jap. Okey ke tak? Okay. Okey, baik. Terima kasih. Cakap okey apa tak apa? Apa soalan terakhir? Oh, belum. Ni soalan B pun, soalan C. Soalan C minta apa? Jam sikit. Minta ketinggian maksimum dia. Okey, ketinggian maksimum yang dicapai. Apa maksudnya dia pergi, maksudnya kan kita punya roket tadi dia naik macam ni. Tum. Ni maksimum. Macam kita buat pembezaan nilai maksimum. Okay, bila kalau pembezaan kecerunan ni kosong. Betul? Ya. Sekarang ni kalau ketinggian maksimum apa yang kosong? Apa? Kalau V. kita panggil dia ketinggian sesaran maksimum lah. Sesaran maksimum atau sesaran minimum. Yang ini kita akan dapat, yang ni kena ingat V sama dengan kosong. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Jadi kita pergi terus jawablah nombor 1. T1 T1 saya pakai pen colour lain. Hitam pula. T1. Okay, ketinggian maksimum. Okay, ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum ni dicapai bila V sama dengan kosong. Okay, saya sebut tadi. Jadi apabila V kosong, kita dah kira dah kat atas ni. Saya buat atas dia je. Ni V kosong, T dia berapa? 2. T dia dah dapat dah 2. Okay, jadi kita boleh ambil terus sesaran yang kita ada. Sesaran, sebab soalan ni ketinggian ni maksimum ni maknanya kita nak kena sesaran kan. Dia punya jarak kan. Tapi bukan jarak sesaran. Jadi kita pakai rumus sesaran yang ada belah mana. Kita nak pakai nilai-nilai yang ada kat ni. A dengan B. Okey, kita pakai, katalah saya masuk sesaran ni. Sesaran sama dengan 20T tolak 5T square. Jadi time dia kita dapat tadi berapa? 2. 2. Jadi kita gantilah sesaran tu 2. Sesaran 2 pula. Time dia 2 untuk dia 2. dapatkan sesaran. Jadi 20 ni kita ganti dengan 2 tolak 5 2 kuasa 2. Jadi sesaran maksimum lah ni. 20 meter. Berapa? 20 meter. 20 meter. Okay, jadi ini adalah ketinggian maksimum. Masa dia naik atas sekali dia pergi 20 meter. Okay, boleh? Boleh. Okay, soalan D pula. Jauh pula. D. Bukan D. Soalan C2. D2. D2 dia tanya masa dalam Saat roket tu sentuh permukaan padang. Masa dalam saat apabila roket tu menyentuh permukaan padang. Maknanya ada dua keadaan dia sentuh permukaan padang ni. Pertama masa dia start kan? Waktu dia start. Ya. Lepas tu dengan masa dia jatuh. Ya. Okay. Apa maksud dia bila dia jatuh balik? Dia start pada titik, dia patah balik titik Dia asal patah lah. balik. Okay, dia patah balik titik Asal. Apa maksud balik titik asal? Masa balik titik asal. Apa dia maksud? Sekejap. Bukan Kan? Sesaran kosong. Yes, very good. Sesaran dia kosong. Patah balik titik asal, sesaran dia kosong. Kan sesaran ni kalau patah balik tempat asal, sesaran dia kosong. Bukan jarak. Jarak kita kira sampai sana, tambah sampai patah balik, kita kira semua kan. Sesaran, tak mana dia ada masa tu. Kalau dia patah balik, kosong. Okay.
Jadi kita tulis sini. Roket patah balik ni kita tulis sesaran kosong. Saya tulis macam ni lah. Mudah je. Sesaran sama dengan kosong. Jadi awak ambil rumus sesaran yang kita ada kat tepi ni. Sesaran kosong tu saya tulis macam ni lah. 20 T tolak 5T square sama dengan kosong. Jadi yang ni kita boleh faktorkan lah sebab T ni. Jadi saya boleh keluarkan 5 kot. 5T. 5 kali 4, 20. 5 kali T lah. Sama dengan kosong. Okay, jadi awak ada dua keadaan. Satu 5T sama dengan kosong. Satu lagi 4 tolak T sama dengan kosong. Yang ni jadi T sama dengan kosong. Yang ni T jadi berapa ni? T sama dengan 4 lah. Betul? Betul ke? Kenapa ada dua jawapan? Sebab kosong masa dia start. Kan? Kosong tu masa dia start. 4 tu 4 saat dia jatuh balik. Tu maksud dia lah. Jadi soalan tanya apa? Orang tanya waktu dia jatuh. Waktu kan? Jadi ni jawapan dia. Ah. Waktu T tu fine. Maksudnya dia jatuh balik masa dia 4 saat. Kalau kosong ni masa dia start. Jadi jawapan dia kalau nak buat ayat, roket itu menyentuh permukaan padang pada masa T saat. Ataupun 4 saat. Saat pula. 4 saat. Saat keempat lah. Boleh? Boleh ke? Boleh. Awak tengah ikut saya ke macam mana ni? Cuba bagi tahu terang. Yes, yes. Ikut sikit-sikit. Masa cikgu? Tengah fokus ke Boleh. tengah bela-bela ke, duk buat kerja Tak. lain ke? Tak Okey. Okay, good. Baik, sekarang So, ni saya kalau Ya. so, soalan ni, kalau just tambah masa apa tu? Roket tu lancar dengan jatuh je tak boleh ke? Boleh tak? Kalau buat macam tu. Kita tak guna formula ni. buat macam mana? Sebab waktu dia pergi kan 2 saat. Lepas tu dia kata berhenti seketika. Maknanya dia pergi ke titik maksimum dia 2 saat. Nanti dia patah balik kan sama je. So tambah je 2 tambah 2 tak boleh. Saya je tanya lah. Tak boleh. Bunyi macam logik kan? Tapi macam mana kita nak bagi markah ke awak? Dari segi awak nak tulis ni kan. Sebab kita Lukis. macam mana pun satu benda yang kita kena tahu. Tu kadang-kadang banyak kali juga kita duk bincang dalam bincang meeting apa semua. Macam jawapan pelajar ni kadang kita tengok logik tapi tak ada dalam skema kita tak boleh bagi markah. Macam tu. Oh, Jadi okey. macam itulah. Jadi sekarang ni kadang-kadang tu bila kita ada skema, kita maki. Tiba-tiba jawapan dia tu macam logik. Walaupun dia tak ikut skema, kita pun rujuk kepada ketua kita rujuk pada ketua dan sampai ketua-ketua lah, banyak ketua kan. Jadi akhirnya jawapan dia pun mudah je. Kita kena ikut skema. Skema ni telah dibincang seluruh Malaysia apa semua. Jadi apa saja jawapan tak ikut skema, kita tak terima. Macam itulah. Okey. Jadi saya sarankan apa saja, bukan tajuk ni je lah, tajuk-tajuk apa pun, kalau boleh bagi ada jalan kerja. Dia ada markah di situ bukan saja-saja letak. Macam awak tengok soalan C, 3 markah. Tu 3 markah tu mesti ada signifikan. Tang mana nak bagi 1, 2 markah pertama, markah kedua, markah ketiga. Kalau awak kat situ 3 markah, awak bagi 1 je jawapan. Tu tanda-tanda lah tu, awak kena ada jalan kerja. Awak faham maksud saya? Kecuali awak tengok kat situ 1 markah. Soalan, Faham. betul 1 markah. Jadi bila 1 markah ni mungkin kita boleh terima jawapan yang 1 markah. Okay, jadi dekat tu dulu. Sekarang ni saya minta awak buat yang ni dulu. Saya bagi awak 2 minit boleh? Ke 2-3 minit? Nak berapa minit? 2 minit boleh? Aku nak duit lah kan? Ke tak? Apa dia? Jawab E sampai C. Kalau awak ni macam tu kita kira buat satu-satu. 2A dulu. 2 minit pertama. Boleh? Boleh. Okey, tolong buat InsyaAllah. mula daripada sekarang. Tengok ada jam kat itu kan? 2A dulu.
Dah habis. Boleh? Dapat dah? Dapat ke? Belum. Saya nak suruh awak hantar dekat Padlet lagi macam ambil masa pula kan. Kita kelas ni sekejap lah. Tak dan. Oh tak payah hantar. Saya hantar. Oh, hantar ke? Hantar pun tak apa. Saya check sendirilah. Yang mana hantar tak? Hantar dekat break tu kan? Awak hantar kat mana? Saya hantar yang dekat break. Yang Boleh cikgu bagi. beri tu lagi senang sebab dia tak ikut nama kan. Dia ikut yang siapa hantar. Tak lagi. Yang mana hantar kat sini, saya check kat sini lah. Jawapan siapa? Fatin. Fatin seorang je hantar ni. Baik. Fatin pakai apa ni? Pakai mouse ke ni? Ha. Lama-lama cekap awak ni. Pakai whiteboard dah? Itu pun jumpa dekat online. Okey. So, sekejap saya tengok. Nampak macam okey. Betul lah kot. Awak cari A untuk awak, maksudnya awak bezakan. Laju maksimum A sama, bukan 9 sama 0, A sama dengan 0. Awak cari bla bla bla, okey. Ni betul ni. Kawan-kawan lain boleh tengok ni lah jawapan. Tepat sekali. Jawapan Fatin ni boleh diterima. Jadi saya tak payah tunjuk pun. Jadi saya cerita je. Sekejap. Tak saya. Dah ni. Okey. First, yang ni yang dia bagi. Lepas tu dia cari A. A ni dia buat apa tahu? Dia bezakan. Okay, dia bezakan dV per dt untuk dapatkan A. Okay, dia bezakan. Itu betul. Lepas tu dia guna hal laju maksimum sebab dia kata soalan bagi kan. Soalan bagi hal laju maksimum. Dia hal laju maksimum A sama 0. Ni A A sama dengan 0. Kalau sesaran maksimum V sama 0. Kalau hal laju maksimum A sama 0. Bila A sama 0, kita ganti A sama 0, kita dapatkan nilai T. Dia macam ni lah, dia buat A sama 0, dia masuk sini. Okay, lepas tu dia dapatkan nilai T. T dia dapat T1. Lepas tu T1 tu masuk balik dalam kita punya rumus velocity ataupun hal laju. Sebab dia cari sesaran tadi kan. Soalan tanya sesaran, hal laju. Soalan tanya hal laju maksimum kan. Jadi hal laju tu V. Jadi dia masukkan dalam rumus hal laju balik. Okay, V 6 tambah 4. Dia ganti T tu dengan 1. Tu dia dapat 8. Boleh? Yang lain, kawan-kawan lain okey? InsyaAllah okey. Ada tak yang nak tanya apa-apa ni? Yang apa yang Fatin buat ni? Okey nah? Okey. Okey, terima kasih. Saya balik pada dia punya tadi. Soalan A selesai. Terima kasih, Fatin. Soalan B. Lakarkan graf hal laju masa bagi Faiz. Ni kita ni, awak tengok tak? Perasan tak? Dia cerita pasal Faiz je. Awak tak payah tengok lagi pasal Kian Hao ni. Relax dulu. Okay? Kian Hao ni sekejap gilas baru dah ada tanya. Yang lain ni dia cerita tanya Faiz je. Jadi maknanya awak fokus kepada larian orang baju kuning dulu. Okay? Lakarkan graf hal laju masa bagi Faiz
dari graf ni kita kena buat graf hal laju masa, maksudnya awak kena buat graf macam ni lah. P, ini masa, hal laju masa, ni masa T lah. So, jadi awak kena plotting lah, awak kena dapat 1 ke 2 titik, tu awak plotting. Okay, hal laju masa, lakarkan graf hal laju masa bagi Faiz, bagi titik P ke titik R. Okay, daripada P ke R sahaja. Okay, maknanya sekali, sekarang ni awak kena tahu titik R ni berapa saat tu. Okay, awak kena tahulah. Jadi saya bagi awak 2 minit jugalah untuk awak buat. Awak buatlah dulu. Tengok, kalau tak boleh juga saya tunjuk macam biasa. So saya mula pada sekarang. 1, 2, 3. Buat 2B sekarang. Buat takat mana yang boleh. Tak boleh lagi tengok saya buat. Yang mana boleh buat. Ada yang dapat? Saya rasa kalau awak dapat apa, mungkin awak tak sempat ke apa kan? Kena Awak nak lukis graf tadi. cari Ya, Fatin nak graf. cakap apa? Graf lukis je. Sebab soalan kata lakarkan graf. Awak kena lukis graf lah. Jadi saya rasa Oh, mungkin lebih pada 2 minit kalau awak nak buat ni. Sebab apa, yang penting sekarang awak kena ada titik-titik tu. Okay, tak apa, saya tunjuk. Yang mana dah buat separuh tadi, sambung tengok je saya buat. Okay, yang pertamanya, dia kata, lakarkan graf hal laju masa bagi Faiz dari titik P ke titik R. Maksudnya, dia bukan nak tengok banyak pun, dia tengok P sampai R je. P sampai R je. Okay, P sampai R, point sekarang ni awak kena tahu time dia. Ke R tu apa time dia. Okay, sebab dia buat sampai situ je kan. Dia kata lakarkan dari titik P ke R. Jadi kita nak tahu P sampai R je lah masa tu. Jadi tapi kita tengok dekat sini ada satu point yang penting dia bagi tahu. Dia kata Faiz berhenti seketika di titik R. Apa maksud Faiz berhenti seketika di titik R? video kosong. Faiz, sebab ayat panjang sangat kat atas tu macam-macam. Saya ambil yang poin penting lah. Faiz berhenti seketika di titik R sama dengan kosong. Ingat saya bagi tahu kalau dia berhenti V sama dengan kosong. Jadi kita tengok V apa yang ada V kat situ. Ni V. Okey, jadi kita ambil je lah 6 tambah 4T tolak 2T square sama dengan kosong. Okey, boleh tu? Dia susun ikut kuadratik lah.
saya tukar terus lah. Saya nak bagi dia jadi positif. Dan saya buat high lagi. Tak boleh nak padam. Saya darab semua ni dengan negatif 1. Supaya saya nak bagi graf ni jadi graf positif lah. Saya darab dengan negatif 1. Ini akan jadi 2T square tolak 4T tolak 6 sama dengan 0. Boleh faham tu setakat ni? Boleh. Boleh. Okay, jadi sebab apa saya macam biasa lah, kita nak tarik kuadratik dia kan. Lepas saya darab dengan 1, yang ni saya boleh bahagi dengan 2 semua. Kan, bahagi dengan 2. Saya akan dapat T square tolak 2T tolak 3 sama dengan 0. Yang ni awak boleh pakai kalkulator macam biasa lah. Sebab apa tu? Tolong beritahu saya sekejap. T sama dengan sekejap. Negatif 1. Negatif apa? Negatif 1. Negatif T sama dengan 3. 3. Tambah 1 tolak 3. Okay, jadi kita ambil T sama dengan 3 lah. Maknanya kita dekat R ni, tanda je lah. Dekat R ni, T dia adalah sama dengan 3. 3 saat lah. Saat yang ketiga tu ada sampai kat situ. Okay. Jadi kita nak lukis graf dia. Saya lakar je lah. Okay. First kali kita tahu ni time ada 1, 2, 3 lah. 2, 3. Yang ni 3, ni 1, yang ni 2, yang ni 3. Okay, sekarang 3 ni waktu dia V sama dengan kosong, maknanya sini lah titik dia. V kosong kan? Ni V kan? Awak faham tak saya buat apa? Faham. Okay, bila V kosong tadi, time dia 3 jadi 1 titik. Jadi kita tak boleh buat graf lagi, baru 1 titik. Tapi kita boleh guna yang tadi tu, yang Fatin buat tadi. Fatin dapat yang mula-mula tadi, kita dapat jawapan nombor 1 ni. Hitung hal laju maksimum ni. Hal laju maksimum tadi, jawapan dia V sama dengan berapa tadi? 8 kan? 8. Jadi masa tu masa dia berapa? Masa dia 1 kan? T sama dengan 1 kan? 1. Masa dia dapat kat atas tu, T sama dengan 1. Jadi T1 kat sini, masa tu 8 dekat sini. Boleh faham tu? Boleh. Boleh. Okay, dan satu lagi je titik. Kita tak, yang ni tak payah tengok pun. Kita tengok persamaan je. Kalau awak tengok persamaan ni, mana pintasan Y? Ataupun V lah. Pintasan Y tu V. Awak ingat lagi pintasan Y? Ya. Apa tu? Apa nombor tu? 6. 6. 6. Okay, 6. Jadi sini 6. Jadi kita boleh buat lah graf dia. Sebab dia tanya kita sampai R je kan. Sampai itu je lah graf dia. Sama dengan 6 tambah 4. Tambah 2. Okay. Okay, inilah graf dia. Cara lakaran. Boleh? InsyaAllah boleh. Okay, so yang mana tengah nyalin tu, nyalin segera ataupun screenshot. Lepas ni awak waktu apa? Fizik. Fizik. Ya. Buat saya habiskan soalan ni. Soalan ni pun panjang ni. Okay, nombor 2. Seterusnya, cari jarak Faiz dalam meter dari titik P ke R pula. Sekarang ni dia nak P ke R ni punya jarak. Jarak sini pula. Sama juga ni, dia nak jarak sini. Okay, jarak tu. Yang tu 50 meter kan. Yang semua P sampai Q, dia nak PR tu jarak dia berapa? Jarak Faiz dalam meter dari P ke R. Maksud dari P sampai R. Berapa jarak situ? Okay, jadi macam mana kita nak buat tu?
Kamera. Ruang tak ada ni. Saya tengah cari ruang sekejap Okay, so bagi pendapat sikit macam mana kita nak cari jarak? Cari S. Yes. Kita Tukar cari. kamera kain. Kita bila jarak, kamera. dia mesti ada kaitan dengan sasaran kan. Lepas tu awak dah first kali awak cari sasaran. Lepas tu awak dah dapat persamaan sasaran tu, awak tengok time dekat R yang kita dapat tadi. R T tu kita ganti time yang R tu. R tu berapa time tadi? Masa sampai kat situ. Masa sampai kat R ni, time dia berapa? Kan saya tulis ni. 1 tu. Ni, Kan? ni. 3 ya Allah. Saya tulis ni T dia. Masa tu waktu ketiga. Mula-mula awak cari sasaran. Okay, awak nak kena buat apa? Kamikan lah sebab dia bagi V kan. Dia apa Dia bagi V kan. So S, V, A. Dia bagi kita V. Kita nak naik atas, kita kena kamikan. Okay, kita dapat dah sasaran tu. Bila kita dapat, kita nak tahu berapa jarak dia tu. Sasaran dia berapa. Awak masukkan T sama dengan 3. So, awak akan dapat jawapan lah. Awak akan dapat jawapan T sampai R lah. Okay, berapa tu? So, kita buatlah pelan-pelan. Okay. So, V tadi kita dapat mana? Jadi, 6 tolak kat sini. Sama dengan 6 tambah square. Okay, so kita nak cari sasaran, maknanya kita kena kamikan. Betul lah? Betul. Okay, lepas kami dapat apa tu? 6. 6 Saya T. tulis jawapan terus lah. 6 T plus tambah T tambah 2 T square. 2T square square tolak tolak 2 per 2 per 3 kuasa 3. T kuasa 3. T kuasa 3. Okay, tambah C lah. Standard lah kan? Okay, tapi kita tahu bila T kosong, yang ni saya selalu cakap, T kosong, S sama dengan kosong, maka C pun kosong. C pun kosong. Jadi C sasaran pun kita kosong. 6T tambah 2T square tolak 2 per 3. Langkah ni awak kena tunjuk tau. Ada orang kata alah tak payah cikgu tambah C betul lagi. Dia kena tunjuk lah. Dia kena ditunjukkan. Okay, lepas tu kita tahulah sasaran tu berapa. Jadi apa kita buat sekarang? Saya kata tadi kita tahu R tu masa dekat R T dia berapa? T dia 3. Jadi kita 3. masukkan. Jadi sasaran sama dengan 6, 3 tambah 2, 3 kuasa 2 tolak 2 per 3 3 kuasa 3. Sasaran sama dengan berapa tu? 18. Katakan kalkulator dapat 18 18 18 ya. 18 lah sini. Kalau dia tanya QR, tolak lah 5. Boleh? Boleh. Okay, baik, terima kasih. Nak screenshot, boleh screenshot. Ini jawapan untuk soalan apa ni soalan B Dua. Okay, baik. Sekarang kita tengok soalan C. Last sekali. Tentukan jarak dalam meter antara Faiz dengan jarak pula ni. Antara Faiz dengan Kian Hao ketika Faiz berada di titik R. Tentukan jarak dalam meter antara Faiz dengan Kian Hao ketika Faiz berada di titik R. Okey, maknanya kita kena tahulah masa tu 3 saat. Betul tak? Kita pun tahu Kian Hao tu pun bertengah lari, betul tak? Sebab dia kata Kian Hao pula berlari dengan hal laju mala -5. -5 sebab dia lari ke kiri. Okay, maknanya sekarang dia nak tanya kita bila si Faiz ni sampai kat titik R, masa 3 saat tu dia sampai kat R, dia tanya kita berapa jarak dia dengan
Kian Hao tu. Maksudnya Kian Hao pun tengah lari. Boleh faham tak? Awak kena faham dulu dia tanya apa. Faham. Okay? Kurang. Maknanya kita tak boleh lah ambil 50 tolak 18. Awak cari jarak RQ. Tak boleh sebab kita kena faham. Kian Hao pun lari. Dia bukan duduk situ diam-diam kan. Kalau dia duduk situ diam-diam tak apalah. Kalau Kian Hao tu duduk diam-diam kat situ. Dia berdiri je. Jadi kita ambil 50 tolak 18. Habis cerita. Dapat jawapan. Tetapi dia bagi tahu kita Kian Hao tengah lari dengan hal laju mala. Dia pun tengok laju dia tengah lari. Jadi masa dia sampai dekat titik A tu, masa 3 saat tu dia sampai titik A tu, dia nak tanya berapa jarak dia dengan Kian Hao. Okey? Jadi kita kena faham tu dululah. Cerita lebih panjang je saya tunjuk tu lah. Okay, jadi sebab dia bagi kat kita ni ada sebab dia bagi. Ni hal laju mala si Kian Hao ni. Baru kita nak tahu di mana dia duduk. Okey, masa dia lari tu kan. Kita kena tahu di mana duduk. Jadi saya tulis kat sini diberi laju tadi. Dia apa? Kian Hao. Negatif 5 meter/second. Okey. So maksudnya V sama dengan negatif 5 ni. Itulah. Sama dengan negatif 5. Okey, jadi kita daripada V negatif 5 ni kita kena cari apa kat Kian Hao ni. Sesaran dia ke kiri lah. Dia duduk sini kan. Tu dia lari ke sini kan. Kita kena tahu sesaran dia ke kiri tu. Awak faham maksud saya? Tolong raise hand kalau faham. Kita kena cari sesaran. Tapi kita tak ada sesaran. Dia bagi sesaran tadi semua kat Faiz tu. Kat Kian Hao ni tak ada pun. Tapi yang kita nilai satu benda yang kita ada satu apa. Dia bagi tahu kita dia ada hanya hal laju dia negatif 5. Jadi untuk ni kita kena cari sesaran dia. Okay, macam mana kita cari sesaran? Kita kamikan V ni. Okay, terhadap masa. Jadi kita tahu yang hanyalah negatif 5. Kan? Negatif 5. Negatif 5 je. Maknanya kita nak kena kamikan negatif 5 lah. Jadi kalau kita kamikan negatif 5 dapat apa? Negatif 5 ni jadi negatif 5 T tambah Negatif 5T tambah C. Jangan lupa tambah C tu. Walaupun akhirnya jawapan dia kosong je kan. Kata tadi kita kena tulis juga. Okay, bila T kosong, S kosong, maka C sama dengan kosong. Jadi S sebenarnya negatif 5. Yang ni untuk Kian Hao. Okay. Boleh tu setakat ni? Boleh. Okey. Sekarang ni, saya nak tanya awak. Dia tanya kat kita tadi. Tengok soalan dia balik. Tentukan jarak dalam meter antara Faiz dan Kian Hao. Ketika Faiz berada di R. Faiz tu duduk di R berapa saat dia? 3. Ulang balik benda tadi. T3. Penting Crucial benda tu. T sama dengan 3 ni kita guna banyak kali. Soalan tanya, masa Faiz duduk kat T3, berapa sesaran dia? Jadi kita kat sini pun kita kena tengok T sama dengan 3. Saat yang ketiga. Jadi sesaran negatif 5. T ni kita ganti dengan 3. Boleh? Boleh. Sama dengan 3. Okay, saya lagi pening pula. T sama dengan 3 kita ganti. Jadi sesaran dia sebenarnya negatif berapa? 15. Jadi 15. kita boleh kata macam ni lah kalau saya lukis balik ataupun pakai yang ni. Saya nak pakai balik ni, masalahnya pemadam saya tak boleh pakai. Sekejap saya tulis lukis balik lah. Dekat sini. Jarak dia 50. Jarak kat sini 18 tadi. Okay. Masa dia lari tu dia 18. Jadi sini R. Jadi sekarang ni dia lari ke sini negatif 15. Kan? Dia dapat berapa? Betul lah negatif 15 kan? Jadi kan lari situ. Jarak dia kat sini lah negatif 15. Ataupun sebenarnya tak ada negatif pun tak apa. Sebab apa? Dia nak beritahu dia ke kiri kan. Jadi dia sebutlah tu negatif 15. Tapi sebenarnya jarak kat situ 15.
15. Sampai sini. Kita ada lagi sampai sini kan 15. Dah sini sampai sini tadi 18. Jadi berapa jarak sini ni? 32. Oh 17. Berapa? 17 kan? Maknanya 17. awak nak dapat situ, awak kena ambil 50. 50 Awak tolaklah tolak 18. Awak tolak 15 ni kan? Dapat 30. So, awak Ya. akan dapat, awak ambil 50. Awak tolak 18. Awak tolak 15. Awak akan dapat berapa tadi? 17 kan? 17. Ya. Sinilah jarak dia. 17. Di sini si Faiz duduk. Inilah is dan how tu. Jadi jarak antara jarak Faiz yang Kia tu 12 ni. Boleh? Boleh. Nak screenshot aku? Screenshot. Screenshot. Mana yang ni gambar orang lidi ni. Yang soalan Sebab saya agak nak berserabut. jalan kejap. Sekian kat awak. Satu-satu lah. Yang ni mula-mula. Okay, dah Okay. Okay, lepas tu yang ni nombor yang hitam ni B. Siang kat awak semua Kalau boleh screenshot. Ni. Lepas tu yang last sekali Okay. kalau screenshot, ni yang atas tadi. Kalau tak apa, kalau awak nak screenshot. Bisa tak nampak, dia kabur sikit. Itulah. Okay, saya besarkan yang ini. Ini untuk soalan last. Okay. Okay. Tak apalah, apa-apa awak boleh tengok video balik ataupun boleh tanya saya lah. Cikgu tulis, boleh tak cikgu dia balik lawa-lawa tu post balik. Boleh. InsyaAllah. Biasalah saya kan tempat dengan tak adanya ni kan. Limited edition Tak apa, tempat. lawa dah cikgu. Lawa dah cikgu. Cikgu memang lawa pun. Okay. Okey, baik. Dah 10.40. Jadi sekarang ni kita ada lagi beberapa soalan. Soalan saya minta awak buat lah. Nombor 3. Nombor 4. Dan juga latihan formatif. Saya nak awak buat semua. Boleh tak? Tak banyak pun. Formatif tak payahlah. Awak buat latihan formatif ni banyak lah. Saya memang boleh je suruh awak buat banyak-banyak. Bila suruh buat banyak ni, yang saya bagi minggu lepas pun, yang baru ni pun banyak yang tak entol lagi kan. Tambah lagi. Jadi saya ingat saya kena rational lah. Saya tak boleh nak bagi semua macam tu. Lagi awak tak buat. Saya nak awak buat. Cara dia mudah lah. Saya tak bagi banyak. Nombor 3 ni buat. Nombor 3 ni buat. Cari nilai M. Nombor 4 ni pun buat je lah. Nampak macam takut penting kan. Nombor 4 ni tolong buat. Okay, baik. Formatif ni saya pilih sikit. Formatif ada berapa soalan ni? Sekejap. Tengok dekat buku teks lah senang. Cikgu tadi 3 dengan 4 soalan mana? Yang tadi tu Kenapa? formatif ke? 3 dengan 4 ni bukan formatif. Yang kita sambungan ni, Kendiri ni. Latihan Kendiri. Sekejap saya tengah cari buku teks. Okey, tak perasan. Ni. Ni buku teks awak. Nombor 3 dengan 4 ni awak buat. Boleh? Okey, yang ni awak buat nombor 3 dengan nombor 4. Okey, sekejap lagi siapa-siapa tolong screenshot ke apa. So, kita ada 4 soalan kat sini. Jadi saya tak nak lah awak buat semua. Kerana pasal apa? Sekejap lagi awak tak buat kan. Jadi saya 2 soalan ni. 1 dan 2. Tapi siapa-siapa yang nak buat semua ni dipersilakan. 3 dan 4 ni. Yang mana nak buat kan. Dia memang dia nak menguji diri dia. Ataupun dia memang nak suka dengan soalan ni, nak jawab. Soalan ni kan saya kata pilihan kan. Jadi awak rasa macam cuba awak dapat semangat nak jawab soalan ni kan. Jadi awak buat 3 dengan 4. Jadi yang lain buat 1 dengan 2 je. 1, 2 ni saya boleh kira awak punya macam PBD awak lah. Awak punya PBD
Yang mana buat, yang saya kira PBD 1 dengan 2. Yang mana buat 3 dengan 4 ni maknanya awak memang passion nak jawab soalan ni. Okey, jadi itu saya buka pilihan pada awak. Tapi semua orang kena buat yang ini. 3, 4 dengan 1, 2. Latihan formatif 1, 2. Siapa nak buat teruskan 3 dengan 4 dipersilakan. Okey, ramai yang selalunya hantar lebih kat saya. Bagus. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey, so saya harap semua dalam keadaan yang sihat-sihat, tidak berlaku sebarang masalah kesihatan. Maksud saya awak jagalah kesihatan baik-baik dan kita doalah supaya macam mana supaya semuanya selamat lah. Kalau kita kena ke sekolah pun dalam keadaan yang selamat. Macam itulah. Okey, saya pun sebenarnya berharap kita balik ke sekolah, tapi kita tunggulah pengumuman dan sebagainya. So setakat tu dulu. Syairah ada nak tanya apa-apa? Aida? InsyaAllah tak ada setakat ni. Okey, Fatin? Tak ada. Iman Muzakir? Tak ada. Yusri? Apa khabar Yusri? Lama tak dengar cerita Yusri. Khabar baik ke? Sihat ke Yusri? Alhamdulillah sihat. Okey, rambut panjang ke? Panjang. Aduh. Terima kasih Yusri datang kelas. Afiq Syahir? Baik ke? Apa khabar Afiq? Baik. Sihat ke? Alhamdulillah sihat ke? Lama tak jumpa Afiq. Saya harap Afiq okey Lepas tu siapa lagi ni? Afiq Osman. Afiq Osman tadi okey. Afiq ada apa-apa nak tanya Afiq Osman? Ini hantar Padlet kan? Hantar kat pallet. Ha. Ya, bagus soalan tu. Cikgu Jam dah tunggu. Okey, so saya takat tu dulu Yang lain-lain tu saya tegur lain kali lah. Sebab Cikgu Jam pun dah tunggu. So wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Go. Bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Bye.